Malaysia tetap berpegang teguh sebagai negara Islam menolak budaya songsang, lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Tidak ada tempat untuk LGBT di negara Malaysia. Seperti yang kita ketahui, isu LGBT sekarang semakin berleluasa. Namun, sebelum kita ke isu LGBT, mari kita ketahui apakah itu LGBT. LGBT? What is that exactly? Pernahkah Anda bertanya apa itu LGBT? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual dan transgender. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk kepada kelompok homoseksual dan transgender sahaja. Sekarang, singkatan ini melingkupi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Untuk menunjukkan representasi yang lebih menyeluruh, singkatan LGBT ini berkembang menjadi LGBTQIA atau LGBTQ+. Meskipun begitu, LGBT memang lebih umum digunakan sebagai istilah yang merepresentasikan kelompok dengan orientasi seks dan gender yang berbeza dari heteroseksual dan cisgender, yaitu berkaitan dengan jenis kelamin. Isu LGBT di Malaysia antaranya ialah diskriminasi di dalam pekerjaan. Golongan LGBT sering mendapatkan diskriminasi di dalam pekerjaan mereka. Mereka mungkin dinafikan pekerjaan, dipecat daripada pekerjaan mereka atau sukar untuk mendapatkan kenaikan pangkat kerana orientasi seksual atau identiti jantina mereka yang berbeza daripada normal. Hal ini kerana Malaysia ialah sebuah negara yang konservatif yang mempunyai pengaruh agama yang kuat. Ini membawa kepada budaya transfobia dan homofobia di dalam kalangan masyarakat yang boleh disimpulkan di dalam diskriminasi di dalam pekerjaan. Seterusnya, isu diskriminasi dalam pendidikan. Golongan LGBT di Malaysia sering didiskriminasikan dalam pendidikan. Mereka tidak diterima masuk ke sekolah. Sungguh pun mereka dapat melanjutkan pelajaran, mereka diejek oleh rakan sebaya mereka dan tidak diendahkan oleh guru mereka di dalam kelas kerana orientasi seksual dan identiti jantina mereka. Antara kesan yang difaktorkan oleh LGBT ialah pertama, mengurangkan pencapaian akademik. Pelajar yang tergolong dalam kelompok LGBT lebih terdedah kepada buli, yang akan menyebabkan penurunan secara ketara dalam pencapaian mereka. Tekanan yang dirasai mengganggu tumpuan mereka terhadap pelajaran dan akhirnya akan memberi efek kepada akademik mereka. Kedua, peningkatan tekanan dan kebimbangan. Diskriminasi terhadap pelajar LGBTQ akan menyebabkan kemurungan. Hal-hal sebegini memberi impak yang negatif terhadap mental, fizikal dan sosial mereka. Sebabkan diskriminasi pekerjaan yang dialami oleh golongan LGBT, terdapat beberapa kesan yang mereka hadapi sepanjang mengalami diskriminasi di tempat kerja. Antara kesan yang mereka alami ialah peningkatan tekanan dan kemurangan. Tahap kegelisahan dan kemurungan golongan LGBT ini semakin meningkat. Kesan negatif daripada kegelisahan dan kemurungan yang semakin meningkat ini menyebabkan kesihatan mental dan fizikal mereka juga terganggu. Keadaan ini menyebabkan kemampuan mereka untuk hadir ke tempat kerja semakin berkurang. Okey, sekarang kita akan mula interview kita. Tapi sebelum tu, Cik apa khabar? Alhamdulillah, setakat ni saya sihat saja. Okey, baik. So kita akan mula dengan background Cik. Okey, saya anak tunggal, pembesar dalam keluarga yang sedikit berada. Tapi saya ni selalu sendiri di rumah. Parents saya busy dengan kerja. Jadi, peneman hidup saya hampir setiap masa ni handphone je. Dalam masa saya main phone tu, saya scroll lah sosial media kan. Saya nampak yang komuniti LGBT ni makin besar. Saya pun makin tertarik. Sebab masa tu parents saya tidak tahu plus tidak orang yang melarang. So pada pandangan saya benda tu betul lah. Oh, jadi Cik mula terlibat dengan gejala LGBT ini melalui dari media sosial. Sejak Cik menjadi seorang LGBT, apa yang Cik alami?
Oke. Pada dulunya saya seorang biseksual. Maksud dia nih, saya minat dengan dua jantina. Sepanjang saya menjadi biseksual tuh, saya rasa benda tuh seronok. Sebab saya tidak nampak lagi apa kesannya pada diri saya masa itu. Sampai satu tahap nih, saya mempunyai seorang teman lelaki dan juga mempunyai seorang teman wanita. Pada masa yang sama lah. Jadi benda ni saya perasan apabila orang sekeliling pada saya memandang saya dengan sinis, mengejek saya, kadang-kadang dilontarkan dengan makian. Tapi saya abaikan dan teruskan hidup macam biasa. Sampailah pada suatu masa ni, saya dipanggil oleh pihak hospital untuk diperiksa sama ada saya ada penyakit-penyakit STD. Saya dipanggil untuk diperiksa sebab salah seorang dari pasangan saya masa itu mengidap HIV. Saya didiagnosiskan negatif. Syukur alhamdulillah. Saya mula terfikir untuk menjadi normal semula. Banyak fikiran yang datang pada saya, terutamanya pada parents saya lah. Saya mula menjauhkan diri dari komuniti LGBT secara perlahan dan break dengan pasangan saya yang dulu. Oh, jadi Cik mula menjauhi komuniti LGBT ni sebab Cik takut STD lah. Pretty much, ya. Saya jadi takut bila saya tahu yang most of the STDs tidak dapat dirawat seperti AIDS dan HIV. Benda lain yang mendorong ialah pandangan orang terhadap saya dan pandangan orang terhadap parents saya. Bagi Cik, apa kesan LGBT ni? Secara menyeluruh, saya rasa tidak kesan positif pun yang di-offer dari LGBT ni. Kesan negatif LGBT pada individu, LGBT ni akan memberi satu perspektif yang buruklah kepada diri sendiri. Dari aspek masyarakat, kita ni tidak akan dianggap sebagai masyarakat yang matang dan tidak mampu berfikir secara waras. Pada pandangan Cik, apa kesan LGBT kepada negara? Bagi saya, LGBT ni akan jadi satu kepincangan dalam sebuah negara. It's up to no good lah, senang cerita. Apa nasihat yang Cik boleh bagi pada halayak ramai di luar sana? Nasihat yang saya boleh bagi, fikir masak-masak sebelum membuat satu keputusan dan jangan mudah terpedaya dengan benda-benda pelik media sosial. Fikirlah air muka parents kita sebelum memulakan satu tindakan. Saya pun ambil pengajaran juga dari pengalaman hidup saya selama menjadi seorang LGBT ini. Saya harap tidak orang di luar sana yang terpengaruh lagi dengan komuniti LGBT ini, sebab pesan dia pada diri sendiri sangat teruk. Okey, itu sahaja perkongsian daripada Cik Pika pada hari ini. Saya harap kita semua mampu membendung dan mengelak gejala LGBT di negara kita ini. Terima kasih Cik Pika kerana berkongsi pengalaman anda pada hari ini dengan kami semua. Sama-sama. Falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia adalah berdasarkan prinsip Islam, budaya Melayu dan juga demokrasi. Prinsip-prinsip ini boleh digunakan untuk menggalakkan pemahaman dan juga penerimaan orang LGBT. Sebagai contoh, prinsip Islam mengajar bahawa semua orang diciptakan sama dan harus diperlakukan dengan hormat. Manakala prinsip budaya Melayu menekankan kepentingan masyarakat dan kebersamaan. Dan yang terakhir, prinsip demokrasi menjamin hak kebebasan bersuara dan juga perpaduan. Berikut adalah peranan mengatasi LGBT. Yang pertama, peranan kerajaan. Kerajaan hendaklah bekerjasama dengan organisasi agama bagi memulihkan golongan LGBT. Misalnya, menubuhkan sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membawa golongan terbabit kembali ke pangkal jalan. Hikmat nasihat dan kaunseling juga boleh diberikan kepada golongan terbabit yang hanyut dalam dunia LGBT agar mereka kembali insaf. Seterusnya, peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dikawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung. Oleh itu, tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka terlibat dalam gejala LGBT. Oleh itu, semua pihak harus bersatu padu bagi membendung gejala LGBT. Sikap masyarakat yang memandang ringan isu berkenaan haruslah dikikis agar anggota masyarakat bebas daripada gejala LGBT. Elak daripada kemurkaan Allah adalah wajib.